Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Mukhtasar Syu'abil Iman lil Baihaqi ataupun 77 cabang iman yang dikarang oleh Imam Al-Qazwini Asy-Syafi'i rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Ambo dah ingat dah muka surat berapa ah? Muka surat 88 ke? Ada tak ada ni? Ha? 82. Oh 82 lagi. Baik. Kita muka surat 82 daripada kitab Mukhtasar Syu'abil Iman. Kita dalam bab memelihara makanan dan minuman. Ni kita baca saja je lah. Di zaman kita payah dah. Orang yang betul-betul nak jaga makanan dan minuman. Berbeza dengan ulama-ulama dulu, memang dia cukup jaga daripada sudut makanan dan minuman. Baik, katanya diriwayatkan daripada Sari As-Saqati radhiyallahu ta'ala anhu, katanya annahu kana la ya'kulu min baqli as-sawad wala min thamarihi wala min shay'in ya'lamu annahu minhu wa yushaddidu fi dhalik wa kana ghayatan fil wara' wa ma'a dhalika qala kuntu bi Tarasus wa kana ma'i fi ad-dari fityanun yata'abbadun wa kana fi ad-dari tannur yakhbizuna fihi فانكسر التنور فعملت بدله من مالي فتورعوا أن يخبزوا فيه. Maksudnya, beliau tidak makan hasil sayuran di As-Sawad. Dia Baqli Sawad ni nama suatu pasar. Yang mana pasar tu mungkinlah pasar tu pasar gelak sikit. Cakap kita pasar kosong, pasar gelak kan. Kan kita ada kan tempat-tempat yang gelak ada, tempat yang cerah ada. Maksud gelak ginilah. Maksudnya kawasan tu kawasan orang-orang yang jual tu curi situ, curi sini. Kan dia ada kan gitu kan. Jadi kalau misalnya kita pergi Kuala Lumpur tu, dia ada kawasan-kawasan kita nak cari handset orang murah dia. Set-set curi-curi jual situ lah. Baik. Jadi lebih kurang gitulah. Maka makanan dia tidak makan kalau makanan tu hasil daripada as-sawad. Buahnya dan apa jua hasilnya yang beliau tahu datang daripada situ, dia tidak makan. Kita daripada segi hukum fiqh, selama mana tidak jelas benda tu haram, tak ada masalah. Daripada segi hukum fiqh, selama mana benda tu tidak jelas haram. Tapi orang yang wara' ni, orang yang wara', dia tinggal benda yang tidak bermasalah kerana bimbang benda tu boleh mendatangkan masalah. Dan di antara perkataan sebahagian daripada ulama salaf adalah la yablughul 'abdu haqiqatat taqwa. Seorang hamba tu tidak mencapai hakikat bertakwa kepada Allah hatta yada'a ma la ba'sa bihi hadaran mimma bihi ba's. Sehinggalah dia tinggal benda yang pada zahir tak ada masalah pun, benda yang halal. Dia tinggal perkara tersebut kerana berhati-hati, kerana bimbang akan terkena benda yang membawa kepada masalah. Baik. Dan antara perkataan sebahagian daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini disebut oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam sebahagian daripada kitab beliau. Yang mana Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menyebut, sebahagian daripada sahabat Rasul menyebut, kunna nada'u sab'ina baban minal halal. Dulu kami
meninggal 70 pintu yang halal. Maksudnya 70 ni banyak lah. Tapi semuanya halal belaka. Tapi kami tinggalkan. Sebab dia makhafata an naq'a fi babin minal haram. Sebab kami bimbang kami jatuh dalam satu pintu daripada perkara yang haram. Memang payahlah nak cari zaman kita lah ni. Orang hak yang cukup-cukup warak. Tapi hamba ingat dulu, hamba ingatlah orang hak yang belajar pondok dulu, orang belajar pondok dulu. Memang jaga sungguh bab makanan jaga. Memang jaga pelik-pelik sungguh lah. Bukan dia hukum haram dah. Dia nak berhati-hati. Memang jaga bab makanan. Ada sebahagian payah nak masuk kedai. Ayah hamba tu dulu payah nak masuk kedai. Leni je kat tua ni anak ujuk-ujuk masuk kau. Payah nak masuk kedai. Oh payah. Bukan dia kata haram makan kedai dah. Bukan. Maksudnya dia nak jaga diri dia. Allah Rabbi. Memang cukup payah nak masuk kedai dulu. Leni dah kat tua. Mai anak usah-usah belaka. Mu eret aku eret masuk belaka kedai. Tapi tak belaka juga. Tak belaka juga. Maksudnya dulu memang berhati-hatilah. Allah Rabbi. Main anak kau jeng habis. Seterusnya mana lagi? Di samping itu beliau berkata, aku pernah berada di Tarsus. Tarsus ni nama satu tempat lah. Tempat ni di antara Syria dengan Turki. Dia ada satu tempat nama Tarsus. Dia di antara Syria dengan Turki. Yang mana ketika dia berada pada tempat tersebut, aku pernah berada di Tarsus dan beberapa orang pemuda yang kuat beribadat tinggal bersamaku di sebuah rumah. Adalah beberapa orang pemuda tu kuat beribadat duduk sekali dengan aku. Hebat ni. Orang muda kuat ibadat memang hebat lah. Kalau orang tua tu biasa. Orang tua kuat ibadat tu maksudnya perkara biasalah. Orang yang Islam, orang yang beriman, ada sifat taqwa dalam hati. Kalau dia tua, dak buat ibadat memang cukup teruk lah. Dah nyakit macam-macam nyakit. Maksudnya postman mari sokmo, postman kematian tu mari sokmo dah. Tapi masih lagi tak sedar, memang teruk sangat dah tu. Kebiasaan lah. Kebiasaannya orang tua ni memang biasalah dengan ibadat. Hak yang peliknya orang muda. Orang muda jarang buat ibadat. Sebab itulah kalau orang muda berahi mari jaga sembahyang Jumaat, duduk dalam majlis ilmu, orang ni kita kena, maksudnya kita kena akak, kalau boleh kaki-kaki kita akak iktiraf kebaikan dia. Mereka bukan mudah nak cari. Orang muda ni dia tengah bertenaga, tenaga kuat, nafsu pun hebat. Tiba-tiba dia boleh didik nafsu dia untuk melakukan kebaikan. Sedangkan benda kebaikan ni benda yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Jadi bermakna golongan ni golongan yang cukup-cukup terpilih. Perlu kita kena bagi pengiktirafan yang lebih kepada dia. Baik. Jadi ni orang hebat ni, orang-orang muda ni duk beribadat, siang malam duk beribadat. Lepas daripada tu, pemuda yang kuat beribadat tinggal bersamaku di sebuah rumah. Aku hebat dah. Nak ayat gitu lah. Dalam rumah tersebut ada pembakar yang mereka gunakan untuk membakar roti. Tidak lama kemudian, pembakar tersebut rosak dan aku gantikannya menggunakan wangku sendiri. Ada rosak, aku pun tolong. Aku cari guna pitih aku. Setelah itu mereka mengelakkan diri daripada membakar roti dengannya. Allah, siapa tahap tu. Tapi sebenarnya adakah benda tu haram? Tak, bukan haram. Cuma masalah lagi yang perlu kita kena berhati-hati dalam bersikap dengan warak. Dia bersikap dengan warak, dia tidak boleh siapa kita buruk sangka terhadap orang lain. Dia lain ya? Warna mudahkan ni sebab bakana dia takut daripada dia dok pakar haram. Tu tak boleh. Sebab buruk sangka kepada manusia, khususnya kepada orang Islam adalah benda yang dilarang oleh agama. Tu kita kena ingat. Baik. Allah Subhanahu wa taala kabarkan dalam Quran, Allah wala tajassasu wala inna ba'd adh-dhanni ithm. Sesungguhnya sebahagian daripada sangkaan itu adalah dosa. Jadi sangka buruk itu adalah salah. Dia orang yang warak ni, dia tak ada sangka buruk kepada orang lain, tak ada. Dia melihat orang lain tu lebih mulia daripada dia, tetapi dia nak berhati-hati untuk diri dia sendiri. Maka benda yang harus sekalipun dia tidak ambil. Dan benda tu harus je, tak ada masalah. Masak ni benda harus je, bukan benda wajib. Tak salah pun. Tak masak tak ada masalah pun. Tak masuk pakai dapur tu pakai dapur lain, tak ada masalah, boleh je. Baik. Katanya diriwayatkan daripada beliau lagi, katanya kana Abu Yusuf Al-Ghasuli yalzamu ath-thaghr wa yaghzu fa kana idza ghaza ma'a an-nasi wa dakhalu bilad ar-rum
akala ashabuhu min dhabaihihim wa fawakihihim wa huwa la ya'kul fayuqalu lahu ya Aba Yusuf atashukku annahu halal fayaqul la fayuqalu lah fakul minal halal fayaqul innama az-zuhdu fil halal. Maksudnya Abu Yusuf Al-Ghasuli menetap di kawasan sempadan dan selalu berperang. Ini seorang ulama, dia berada di kawasan yang terdedah kepada musuh boleh menyerang. Dia melakukan riba di situ. Ini di antara maksudnya di antara ibadat ataupun di antara berjihad fi sabilillah yang hebat ni. Kita duduk di kawasan yang musuh terdedah kepada musuh. Jadi apabila berlawang perang dengan satu tempat, satu negara ke satu negeri yang dikuasai oleh orang kafir, akhirnya orang Islam menang, maka orang Islam ataupun pemerintah Islam akan meletakkan tentera-tentera ataupun mujahidin di kawasan sempadan untuk mengelak daripada tentera memasuk semula. Orang yang duduk kawasan ni memang orang yang cukup hebat dah. Dema yang jaga sempadan ni dinamakan orang yang murabitun, orang yang sedang berada di ribaut. Jadi dia ni orang yang wara', batu orang yang duduk berjihad fi sabilillah. Abu Yusuf Al-Ghasuli menetap di kawasan sempadan dan selalu berperang. Apabila beliau berperang dengan orang lain dan berjaya memasuki Rom, ketika tu perang dengan Rom. Rom ketika tu kalau cakap kita kok Kristian lah. Lawan dengan geng-geng Kristian dulu. Kawan-kawannya yang lain makan binatang sembelihan dan buah-buah masyarakat di situ. Sebab dia makanan Kristian, boleh kita makan. Kita boleh berkahwin dengan perempuan Kristian sebab Kristian adalah Ahlul Kitab, dan begitu juga makanan yang diperbuat oleh Ahlul Kitab boleh kita makan. Jadi kawan-kawan dia hak yang sekali tentera-tentera Islam, hak yang sekali dengan dia, jadi makanan hak yang dibuat, yang dihidangkan oleh golongan-golongan Rom daripada puak-puak Kristian, jadi makan mereka buah-buahan dia, makan mereka. Namun beliau tak makan. Dia nak makan. Tak makan. Seorang bertanya, wahai Abu Yusuf, adakah kamu ragu-ragu ia adalah halal? Dan pertama kamu ragu ke benda ni halal ke mana? Beliau menjawab, tahu, aku tak ragu benda tu halal. Memang halal lah, aku tahulah halal. Cuma makan ni dia bukanlah wajib makan. Makan bukan wajib. Nak makan pun apa, tak mau makan pun apa. Maka dikatakan kepadanya, oleh itu makanlah yang benda yang halal. Adakah halal ni kan? Makan lah. Beliau berkata pula, sesungguhnya zuhud itu adalah daripada perkara yang halal. Zuhud ni adalah daripada perkara yang halal. Jadi aku tidak memerlukan kepada makanan sebab sekarang ni aku tak lapar lagi. Maksudnya aku boleh lagi bertahan. Aku tak perlu makan dah. Nanti kalau misalnya aku lapar baru aku makan. Baik. Diriwayat daripada As-Sari As-Saqati katanya, raja'tu min ba'dil maghazi fara'aitu fi tariqi ma'an safiya wa hawlahu 'ushbun min hashish وحوله عشب من حشيش قد نبت فقلت في نفسي يا سري إن كنت يوما أكلت أكلة حلال وشربت شربة حلال فاليوم فنزلت عن دابتي فأكلت من ذلك الحشيش وشربت من ذلك الماء فهتف بي هاتف سمعت الصوت ولم أرى الشخص يا سري ابن المغلس فالنفقة التي بلغتك إلى ها هنا من أين هي faqassara ilayya nafsi. Maksudnya, kata Imam Sari As-Saqati ni seorang ulama tasawuf yang terkenal juga ni. Aku pulang daripada suatu peperangan. Kemudian dalam perjalanan aku terlihat air yang jernih yang dikelilingi tumbuhan sayur yang menghijau. Maksudnya tu tumbuh padang tau. Tak ada dimiliki oleh siapa-siapa, tak ada penempatan orang. Jadi bermakna benda ni halal lah. Yakin benda ni halal. Aku pun berkata dalam diri, wahai Sari, kalaulah suatu hari engkau dapat makan makanan yang halal dan minum minuman yang halal, maka hari itu adalah hari ini. Jadi kalau mung nak cari betul-betul benda hak yang halal, makanan hak yang halal, minuman yang halal, tak ada dah hari ni. Sebab benda ni tak ada milik siapa, memang hak yang tak ada milik-milik siapa. Bukan daripada orang mu ambil, hak ni hak yang memang dihalalkan sebab tak ada milik-milik siapa. Baik. Katanya, maka aku turun daripada tunggangan dan makan tumbuhan sayur yang berada di sekitar kawasan air serta minum air tersebut. Tiba-tiba sesuatu berkata. Dalam perkataan Arab dia, fahatafa bi hatif. Di hatif maksudnya ada suara yang didengari tetapi tidak dapat tuang. Dia bukan halunisasi bukan.
dia ada suara. Dia sebahagian daripada orang yang rapat dengan Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang ada hatif, ada suara. Dia nak buat benda mari lala sikit, dengar suara, dengar tegur orang. Tu dia panggil hatif. Hatif ni maksud dia hatif ni suatu suara yang datang tanpa benda nampak tuang ni. Baik. Sebab itulah orang Arab dia panggil juga sekarang ni kalau telefon tu dipanggil hatif. Telefon tu dipanggil hatif. Sebab bunyi suara je. Tapi asal hatif dulu hatif ni adalah suara yang tuang tak nampak. Mungkin malaikat, wallahu a'lam. Baik. Tapi kalau untuk orang yang rapat dengan Allah, biasanya malaikat lah kalau larang untuk melakukan maksiat, bagi tegur orang apa semua kali hatif. Kadang-kadang gerak subuh. Bangun dalam pukul 5, bangun bunyi suara orang gerak. Dia kalau atu lain naik janggi lain. Naik janggi lain. Ni tak ada. Rasa ketenangan lain. Bunyi suara gerak bangun. Baik, tu dipanggil benda hatif. Tu nama dia hatif. Hamba ada seorang guru hamba, nama Syekh Muhammad Abu Huda Al-Yaqubi, hafizahullah subhanahu wa ta'ala, seorang ulama tasawuf dan seorang ulama hadis. Dia berasal daripada negara Syria. Syekh Muhammad Abu Huda Al-Yaqubi sekarang ni dia berada di negara Maghribi. Dia di antara ulama yang lantang lah di Syria. Dan dia beberapa kali kena gam di Syria. Antara ulama yang cukup lantang di Syria adalah Syekh Muhammad Abu Huda Al-Yaqubi. Memang cukup lantang dia. Baik. Jadi masa tu hamba belajar dengan dia kitab Risalah Qushairiyah, kitab tasawuf, di Masjid Syekh Al-Akbar. Kalau di Syria ni, kalau Masjid Syekh Al-Akbar Muhyiddin ni adalah Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Dia di tempat di Syria tu, di Damsyik, dia ada satu masjid dipanggil Jami' Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Orang panggil Jami' itu Jami' Syekh Al-Akbar. Yang mana dalam lupa dah lama dah, lebih 10 tahun lepas dah kita belajar dengan dia, mungkin lebih dah. Jadi hari ni dia melupa. Jadi seminggu sekali lah kita belajar kitab Risalah Al-Qushairiyah. Setiap lepas maghrib rasanya. Lepas tu hari tu disapa. Dia pun duduk sekejap sebelum daripada dimula kelas. Dia kata, aku duduk, aku rasa Allahu Rabbi. Aku rasa cukup gembira dengan majlis ilmu pada malam ni, dia kata. Dia kata aku cukup gembira. Lepas tu aku berdoa kepada Allah. Agar Allah Subhanahu Wa Taala jadikan majlis ilmu yang sama dalam syurga orang yang sama. Lepas tu tiba-tiba datang hatif. Doamu diperkenankan. Okey, tu nak cerita benda hatif. Hatif ni maksudnya ada suatu suara. Dia dah apalah, dia orang yang masyhur lah, dia ni orang yang alim. Ulama tasawuf dan ulama hadis. Ayah dia juga orang alim. Dia keturunan Rasulullah. Syekh Muhammad Abu Huda Al-Yaqubi, hafizahullah subhanahu wa ta'ala. Dan dia di antara ulama masyhur lah, di barat pun masyhur dia. Kalau nak tengok, tulis dalam Google, tulis Syekh Muhammad Abu Huda Al-Yaqubi. Tu bias sebab dia orang terkenal. Baik. Jadi kita nak cerita benda hatif ni. Maksud hatif ni adalah suatu suara yang datang tanpa diketahui daripada mana. Jadi ketika dia turun minum air, makan sayuran yang berada di sekitar air, tiba-tiba bunyi suara. Namun aku hanya mendengar suara tetapi tidak melihat kelibatnya. Wahai Sari bin Al-Mughallis, belanja yang menyampaikanmu ke sini daripada manakah sumbernya? Jadi mu duk yakin kata halal sungguh hak mu ni, mu tahu tak ada benda lagi hak yang mu terlepas pandang. Mu perasan tak kenderaan hak yang mu sampai ke sini tu daripada mana sumber dia? Jadi tu kena ambil kira belaka. Barulah dikirakan halal hak yang 100%. Jadi kalau benda tu halal, benda ni halal, tapi perjalanan saat ni tu masih lagi ada keraguan, maka tak jadi halal juga. Tu maksud dia. Lantas aku menyalahkan diri sendiri kerana ada kecuaian di situ. Baik. Ni macam kita khabar tadi. Ni kita baca saja je. Ni. Daripada kita baca sejarah lagu mana orang yang betul-betul warak. Diriwayatkan daripada ahli tasawuf annahu kana yatlubul halal fastadalla alayhi fadalla ala al-Hasan al-Basri bil Basrati fasafara ilayhi min biladihi al-ba'idah faqala lahu al-Hasan innani rajulun wa'idh akulu min hadaya an-nasi wa dhiyafatihim lakinnani adulluka ala rajulin bi biladi Sizistan tarahu fi mazra'atihi lahu baqarah qad ja'ala laha fi ahadi tariqayha
تبنا وشعيرا وفي الآخر ماء فإذا وصلت إلى التبن والشعير عرضهما عليها وإذا وصلت فإذا وصلت إلى التبن والشعير عرضهما عليها وإذا وصلت إلى الماء عرضه عليها فقال فتوجه الرجل إليه فوجده كذلك فسلم عليه وقص عليه حاله فبكى الرجل وقال قد صدقك الإمام أبو سعيد لكن زال ذلك عني بسبب أن البقرة عبرت ذات يوم أرض جاري وقد اشتغلت عنها بصلاتي فعادت إلى أرضي وقوائمها ملطخة بطينها واختلط ذلك بطين أرضي فصارت شبهة عد إليه ليدلك على غيري ataupun ليدلك على غيري وبكى. Maksudnya Imam Imam Al-Baihaqi disebut dalam kitab dia suatu kisah yang pernah diriwayat daripada seorang ahli tasawuf yang mana beliau ingin mengetahui tentang halal lalu mencari jalan ke sana. Lantas beliau menuju kepada Hasan Al-Basri. Jadi dia nak cari benda yang betul-betul halal. Makanan yang betul-betul halal, benda yang betul-betul halal. Maka dia pun cari lagu mana ni ya. Akhirnya dia pergi jumpa dengan Hasan Al-Basri. Dia boleh bermusafir untuk menemui Hasan Al-Basri daripada negaranya yang jauh. Sampai jumpa dengan Hasan Al-Basri, namun Hasan Al-Basri berkata kepadanya, sesungguhnya aku adalah seorang lelaki pemberi nasihat. Aku masih makan hadiah pemberian manusia dan hidangan tamu mereka. Tetapi aku tunjukkan kepadamu seorang lelaki di negara Sijistan. Kamu akan lihat seekor lembu miliknya berada di dadangnya, yang dia telah letakkan jerami dan bali untuk lembu itu pada salah satu jalangnya, dan air pada satu jalang lagi. Apabila kamu sampai ke kawasan yang mempunyai jerami dan barli, berilah lembu tersebut makan. Apabila kamu sampai ke kawasan air pula, berilah lembu itu minum. Katanya, kemudian lelaki itu menuju ke sana dan mendapati seperti yang telah dikatakan. Beliau memberi salam kepada lelaki tersebut dan menceritakan tujuannya. Tiba-tiba lelaki itu menangis dan berkata, Imam Abu Sa'id, yakni Hasan Al-Basri memang berkata benar kepadamu. Tetapi yang demikian itu telah hilang daripadaku disebabkan lembuku pernah melintasi kawasan jirangku pada suatu hari ketika aku sedang solat. Setelah itu ia kembali ke rumahku dalam keadaan kakinya berlumuran tanah jirangku dan bercampur dengan tanah tempatku. Jadilah tanah itu syubhah. Kembalilah kepada Hasan agar beliau dapat tunjukkan orang lain selainku. Lantas beliau menangis. Allah. Cuma dalam cerita ni ada beberapa perkara yang perlu kita kena sentuh. Cerita, kita hura dulu cerita lebih kurang. Maksud dia, ada seorang lelaki nak cari benda yang betul-betul halal. Hak yang halal 100%. Maka dia pun cari siapa yang boleh khabar ke dia. Baru dia teringat kepada Hasan Al-Basri. Sebab Hasan Al-Basri adalah seorang ulama besar di zaman tabi'in, yang mana dia hidup di dalam rumah Ummu Salamah, isteri Rasulullah, dan dia belajar dengan para sahabat. Dia termasuk dalam kibarut tabi'in, ulama besar, Hasan Al-Basri. Maka apabila orang ni pergi jumpa dengan Hasan Al-Basri, orang ni pun khabar kepada Hasan Al-Basri tujuan dia datang. Tujuan datang nak cari benda yang betul-betul halal. Oh, Hasan Al-Basri kalau begitu, kata Hasan Al-Basri, boleh jumpa aku. Aku dah hebat, aku dah leh sampai tahap tu. Sebab aku pemberian manusia, aku ambil hadiah-hadiah manusia. Tak kira. Maksudnya dia orang yang betul-betul warak ni, dia berhati-hati dalam menerima hadiah daripada seseorang. Apatah lagi kalau hadiah itu datang daripada pemerintah. Memang dia cukup berhati-hati. Sebab daripada sumber mana dia tidak tahu. Selama mana dia tidak yakin daripada sumber yang halal, betul-betul yang halal, dia berhati-hati. Baik. Sebab kita daripada segi hukum, kalau duit riba, wajib seorang saat itu kalau dia ada duit riba, wajib dia kena takhallus, kena lepaskan, kena bebaskan, kena bersihkan harta dia daripada harta riba. Lepas tu nak bagi ke siapa? Dia boleh guna untuk maslahah umum dan dia boleh bagi kepada fakir miskin. Tapi yang khabar kepada fakir miskin. Bagi kepada fakir miskin duit tersebut. Sebab masalah duit riba ni adalah salah daripada sudut usaha. Orang tuang dia salah, tapi untuk orang lain tidak menjadi masalah. Hal itu disebut oleh Imam Ghazali. Dan Imam Nawawi menakalkan perkataan Imam Ghazali dalam masalah ni. Baik. Cuma orang yang makan saat ni tu, kalau orang yang betul-betul warak,
Walaupun bukan usaha dia, usaha orang lain. Tapi oleh kerana di sana ada juga pandangan ulama kata tak boleh, maka dia akan berhati-hati. Kita tak tahu orang hak bagi kepada kita mungkin duit riba, kerana mungkin duit hak yang betul-betul halal. Jadi sebab itulah dia berhati-hati dalam menerima hadiah. Dia berhati-hati dalam menerima hadiah. Allah. Ni hebat ni. Dia ada juga ulama berhati-hati dalam menerima hadiah kerana tujuan lain. Sebagai contoh, ada sebahagian daripada ulama di negeri Syria, sebahagian daripada ulama negeri Syam, yang mana dia tidak menerima hadiah daripada anak murid dia. Dia tidak menerima hadiah. Kalau anak murid dia tak terima hadiah. Dan hamba ada seorang guru hamba daripada Syria. Kita belajar dengan dia, kita habis khotang kitab, kita nak bagi hadiah tak terima. Dia kata, aku tidak terima kalau datang daripada anak murid aku. Dan ada seorang ulama Qurra di negara Syria, nama dia Syekh Bakri At-Tarabishi. Orang yang mempunyai sanad yang cukup tinggi lah dalam bidang Quran ni. Yang mana memang cukup payah untuk dia terima hadiah daripada anak murid dia. Itu masalah lain. Masalah sebab dia, dia mengajar ni adalah semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu masalah lain. Ada juga orang yang tidak menerima hadiah daripada orang lain ni kerana dia tidak mengetahui bahawa barang saat itu betul-betul halal. Atau dia berhati-hati. Dia tidak mengetahui betul-betul halal. Bukan dia sangka buruk kepada orang tersebut, tetapi dia nak jaga diri dia. Itu dua perkara yang berbeza tu. Jangan kerana terlalu warak, siapa beranggapan bahawasanya orang lain tak pakai belaka. Itu salah. Itu salah. Dua perkara yang cukup, maksudnya kena berhati-hati dalam masalah ni. Takut nampak nak warak, tapi dalam masa yang sama tak sedar melakukan perkara yang dilarang oleh agama. Jadi, kena ingat orang yang warak, dia tidak berburuk sangka kepada hamba Allah. Cuma, dia nak berhati-hati dalam hal diri dia. Itu kita kena faham di antara benda warak yang betul dan warak yang salah. Dia apabila kita sangka buruk kepada orang ni, maka sebenarnya kita yang paling teruk sekali. Hal itu disebut oleh Rasulullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala halakan nas fahuwa ahlakuhum." Sesiapa yang berkata manusia rosak belaka dah, maka sebenarnya dia yang paling rosak. Manusia punah belaka dah, makan haram belaka, makan benda syubhah belaka manusia ni, makan riba belaka. Jadi perkataan tersebut sebenarnya merosakkan diri dia. Orang lain dah rosak, dia hak rosak. Sebab dia sebab perkataan tersebut menunjukkan bahawa ada sifat takabur, ada sifat sombong, ada sifat iblis dalam diri dia. Jadi bermakna dia seorang je baik. Dia seorang baik, orang lain tak pakai, tu iblis tu. Ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Mung jadikan aku daripada api, mung jadikan Adam daripada tanah. Baik. Tu kena berhati-hati dalam masalah ni. Jadi orang yang warak ni adalah dia nak jaga diri dia. Jadi apabila jumpa dengan Hasan Al-Basri, Hasan Al-Basri kata, aku bukan orang yang mu cari. Tak betul kalau mu cari aku. Sebab aku masih lagi menerima hadiah pemberian orang. Dan aku masih lagi makan jamuan-jamuan orang. Orang buat makan, aku makan. Aku dok kaji, aku dok selidiki. Jadi bukan, jadi silap cari orang lah. Kalau kita silap cari orang lah. Baik. Tapi sebenarnya, Hasan Al-Basri ni adalah seorang ulama yang warak sebenarnya. Tetapi ketika orang mari cari, nak tanya bab halal ni ke dia, takkan nak ngaku-ngaku ahli dia. Tu punah pula dia. Okey, boleh faham? Ni orang yang tawaduk. Orang yang ada kelebihan kepada diri dia, dia tidak merasakan ada kelebihan. Dia kata, kalau nak cari benda tu, tak ada pada aku, mungkin cari orang lain. Gini aku ada kenal seorang tu. Orang ni memang dia cukup jaga. Orang ni cukup jaga sungguh. Mugi lah. Alamat dia sekian. Dia cerita alamat dia sekian. Duduk negara Sijistan tau. Allah. Negara Sijistan ni bukan di antara Kemamang, ke masjid dengan Padang Miding. Ke masjid dengan Padang Miding jauh dah. Amu daripada ke masjid sampai Padang Miding jauh dah. Ni negara Sijistan. Allah, jauh negara Sijistan. Luar daripada negara Arab tau. Kawan ni, kebersungguhan dia nak tahu benda ni, pisah pergi juga. Pergi sampai sana, dia pun kabur, jumpa. Dulu payah. Lah ni mudah kalau nak cari orang. Pakai handset je lah ni.
Tempat ada lain, tempat ada lain jeng kau. Dulu payah nak cari. Tapi kehendak tinggi tu siapa jumpa orang tu. Siapa jumpa, dia pun cerita, kata Hasan Al-Basri suruh aku mari jumpa denganmu atas tujuan sekian-sekian. Kata orang ni, oh, aku bukan orang tu lah. Tak kena lah Hasan Al-Basri khabar tu. Dulu ya memanglah dulu. Dia jaga kau, Hasan Al-Basri. Dulu betul dah dulu. Len ni dak dah, dia kata len ni dak dah. Dak sebab apa dia? Dia kata lembu aku baru ni masuk dalam tanah orang. Habis kaki lembu aku, bawa seluk orang balik di rumah aku. Campur dengan seluk aku. Jadi seluk aku pun syubhah dah. Dah halal 100%. Kita daripada segi hukum tak ada masalah. Tak ada masalah daripada segi hukum. Kalau kita ada binatang dan kawasan yang kita pelihara saat ni tahu kawasan meragu. Lepas tu tiba-tiba dia lalu kita nak balik saat ni tu. Lembu kita masuk dalam kawasan tanah orang. Lepas tu dia jijak tanah orang. Lekat tanah kaki sikit-sikit. Balik rumah. Tak ada masalah sebab nu pada uruf dah elok dah. Macam lipa kita lah. Lipa kita. Kan kalau kita pergi masuk dalam rumah orang, masuk dalam kawasan tanah orang, seluk-seluk sikit, ada tak lekat seluk seluk orang di lipa kita? Ada. Dah dosa tak? Dah. Tak ada masalah. Oh, kalau dosa kau nak jalan kita. Dah apa duduk dalam rumah? Takut. Lipa jijak tanah. Ni musim-musim hujan ni, dosa pula. Hei, dah. Benda yang pada uruf benda tu tidak dapat nak elok, nak buat warna. Benda tu dimaafkan, tak ada masalah. Tapi nak khabar dia pun nak cari, nak mikir benda nak kata aku ni dak warak Kok mana Ni nampak waktu je se. Ada cerita. Dia kata aku tengok campur dah seluk aku ni dengan hak orang. Lepas tu aku nak warna kata. Padahal kita tak ada masalah lagi minta maaf dengan tuan dia kalau sekiranya sungguh kau. Kalau sungguh kau lembu dia 3 guni buat balik benda tanah orang, buat balik rumah. Bagi khabar ke tuan dia minta maaf banyak ambil mula tanah demo. Ataupun hamba bayar pun tak apa. Selesai dah. Tapi nak cari kot alasan, nak khabar dia saat ni bukan orang hak yang tersebut. Maksudnya bukan orang hak yang dimaksudkan. Ini orang hak yang warak belaka ni. Baik, dijumpa mula Hasan Al-Basri, khabar kepada Hasan Al-Basri. Baik, suruh cari orang lain. Allah Rabbi. Diriwayatkan daripada Abi Abdillah bin Jala' katanya, a'rifu man aqama bi Makkah 30 sanah lam yashrab min ma'i Zamzam illa mastaqahu bi rakwatihi wa rasya'ih wa la yatanawal min ta'amin juliba min Misra syai'a. Maksudnya, aku tahu siapakah yang menetap di Mekah selama 30 tahun tanpa minum air Zamzam, melainkan yang diambil menggunakan bekas dan talinya sendiri. Kata Abu Abdillah ni, dia kata mana, aku kenal seorang tu hidup Mekah. Selama 30 tahun dia berada di Mekah, dia tidak pernah minum daripada air Zamzam, melainkan kalau digamit sendiri daripada telaga Zamzam. Dia bawa timba dia bawa tali dia. Sebab kalau ambil hak yang dah lagi pahit saat ni tu, batang pahit itu ambil mana pun tak tahu. Lepas tu bayar orang, upah orang tu ambil mana pergi tidak tahu, maksudnya tak jelas daripada mana. Jadi dia berhati-hati. Kita faham belaka tak kira kita. Allah, dan dia tidak menjamuh makanan apa pun yang datang daripada Mesir. Jadi kalau makanan yang datang daripada Mesir tak jamuh sikit pun. Mungkin zaman dia kalau makanan yang daripada Mesir mungkin ada penipuan dalam jual beli, dah nak sampai kepada satu tempat kan. Macam kita katalah kan, nak daging pork tu nak masuk ke tempat kita walaupun bunyi kata halal sebelum daripada ni, macam-macam tengah jalan tau. Kawan ni nak masuk tak dulu, ni order sikit, order sikit, hak ni order sikit, hak ni order sikit. Pecah tu mungkin dak order pun, mungkin barangkali dak order pun mungkin. Betul tak gitu? Ke tak berani nak kata gitu. Dia pecah tu jadi dak halal saat ni tu, dulu halal tu. Pecah baru tahu benda hak yang dak halal saat ni tu mungkin kita order. Sebelum ni order. Ni dak order, jadi pecah lalu kita dak order. Tengok. Allahu Rabbi. Di zaman kita kan? Zaman kita. Ke tak berani nak kata gitu? Apa tak ada masalah. Apa tak ada kepentingan pun. Allah Rabbi. Ni benda amat royak, benda sungguh ni. Bukan benda lolok ni. Zaman kita gitu. Olo sikit, olo. Baru lepas belaka. Benda ni kena olo, benda ni kena olo. Baru lepas. Dak olo, dak lepas. Lepas tu, tiba-tiba dak olo. Jadi kih lalu Allah Rabbi.
Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan daripada Bishr Al-Harith bin Al-Harith Al-Hafi bin Abdul Rahman katanya, Sami'tu al-Mu'afa Imran yaqul, kana 'asharatun fi man mada min ahli al-'ilmi yanzurun al-halal al-shadid la yudkhiluna butunahum illa ma ya'rifuna annahu min al-halal wa illa istaffu at-turab. Thumma 'adda Bishrun إبراهيم بن أدهم وسليمان الخواص وعلي بن فضيل بن عياض وأبا معاوية الأسود ويوسف بن أسباط ووهيب بن الورد وحذيفة شيخا من أهل حران وداود الطائي وعد بشر 10. Maksudnya, aku mendengar Al-Mu'afa Imran berkata, seorang ulama nama dia Al-Mu'afa Imran, dia kata lagu mana? 10 orang ahli ilmu terdahulu sangat menitik beratkan perkara yang halal. Aku tahu ada 10 orang ahli ilmu sebelum daripada ni, orang alim sebelum daripada ni, memang cukup mengambil berat tentang perkara yang halal. Mereka tidak memasukkan sesuatu ke dalam perut, melainkan mereka tahu ia adalah halal. Allah Rabbi. Allah Rabbi. Hamba ada kenal seorang tok guru. Ketika pondok dia memerlukan sumbangan, ada orang nak bagi sumbangan, tapi oleh kerana ia melibatkan pinjaman bank, ratusan ribu orang nak bagi, tapi ia melibatkan pinjaman bank, dia tolak. Tolak. Sebab apa? Sebab ada riba. Hamba kena kenal, tapi hamba tak boleh khabar siapa. Hamba ada kenal. Allahu Rabbi. Cerita ni lebih kurang dalam belah-belah tahun lepas. Pondok memerlukan kepada dana. Tapi tua dah lah guru tu. Pondok memerlukan kepada dana. Ada penyumbang nak sumbang, tapi oleh kerana melibatkan pinjaman bank yang ada sistem riba, dia tolak. Kita main ratus ribu ni, kita nak pejam mata lah. Mung hok ambil riba bukan aku. Pasal mung bukan aku. Tapi tak, dia tolak. Ketika dia memerlukan, memang cukup hebat ni. Di zaman kita ada lagi orang hok lagu ni. Kita ingat tak ada dah. Ingat hok dulu je ada. Tengok. Aku mendengar Al-Mu'afa Imran berkata 10 orang ahli ilmu terdahulu sangat menitik beratkan perkara yang halal. Mereka tidak memasukkan sesuatu ke dalam perut, melainkan mereka tahu ia adalah perkara yang halal. Jika tidak, mereka sanggup mendelang tanah. Bukan telang sungguh, orang nak makan tanah. Cakap kita kan, cakap kata, kalau tak ada benda yang halal, makan tanah pun tak apa. Cakap gitu. Kemudian Bishr menyebutkan, yang pertama Ibrahim bin Adham, yang keduanya Sulaiman Al-Khawas, yang ketiganya Ali bin Fudail bin Iyad, yang keempatnya Abu Muawiyah Al-Aswad, yang kelima Yusuf bin Asbaq, yang keenamnya Wuhaib bin Al-Ward, Huzaifah seorang guru daripada Harran, Daud At-Tai. Bishr menyebut siapa ke 10 orang. Ni orang yang hebat saja ni lah. Orang yang hebat saja ni. Baik. Seterusnya diriwayatkan daripada Yahya bin Ma'in Al-Muhaddith. Yahya bin Ma'in adalah seorang tokoh hadis. Seorang ulama yang alim dalam bidang hadis, yang sampai kepada martabat dia ni orang yang mampu membuat kritikan, membuat penilaian terhadap perawi-perawi hadis. Yahya bin Ma'in. Dia kata lagu mana? Al-malu yadhhabu hilluhu wa haramuh yawman wa tabqa fi ghadin athamuh. Laysa at-taqiyyu bimuttaqin li ilahihi hatta yatiba sharabuhu wa ta'amuh wa yatiba ma tahwi wa taksibu kaffuh wa yakuna fi husnil hadithi kalamuh. Nataqa an-nabiyyu lana bihi 'an rabbih fa'ala an-nabiyyi salatuhu wa salamuh. Maksudnya, harta boleh menjadi halal dan haram. Harta kita ada hak yang halal, ada hak yang haram. Tapi pada suatu hari, dan yang berbaki esok adalah dosa-dosa hasil daripadanya. Harta kita, dia ada hak yang halal, ada hak yang haram. Tapi kena ingat, leni ada hak halal, ada hak haram. Kita boleh nak ambil hak halal, boleh nak ambil hak haram pun boleh. Tapi hak yang masalahnya, hak yang haram, esok akan kekal dosa dia. Baik. Orang hak yang bertakwa bukanlah orang yang bertakwa kepada Tuhannya semata-mata. Bukanlah takwa ni semata-mata takut kepada Allah sehingga minum dan makanannya adalah baik. Itu orang yang bertakwa. Makanan dia jaga, minuman dia kena jaga. Dia sebenarnya kalau sebut kata takwa, dia merangkumi benda dia meninggal apa yang Allah Taala suruh,
meninggal apa yang Allah Ta'ala larang, buat benda yang Allah Ta'ala suruh, termasuklah makanan dan minuman. Cuma nak ceritanya adalah takwa ni bukan dalam hal ibadat saja, bukan hal dalam bab tinggal maksiat saja. Bahkan dalam bab makanan minuman pun kena berhati-hati, barulah orang tu dinamakan sebagai orang yang bertakwa. Tu maksud dia. Katanya begitulah juga yang dimiliki dan diusahakan oleh tangannya itu mesti kena baik. Dan ucapannya sentiasa mengatakan yang baik, makan baik, minum benda yang baik, cakap keluar daripada mulut dia benda yang baik. Nabi telah menceritakan kepada kita tentangnya daripada Tuhannya. Maka semoga selawat dan salam daripada Tuhan dilimpahkan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jaga makanan, jaga minuman, perkataan yang baik ni dipesan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul menceritakan tentang seorang yang bermusafir jauh, rambut dia kusut sekali, muka dia berdebu, dia berdoa kepada Allah, akak tangan, mitok. Tapi kata Rasulullah, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lidzalik. Makanan dia daripada perkara yang haram, minuman daripada perkara yang haram, lepas tu pakaian dia daripada perkara yang haram, dia dikenyangkan dengan perkara yang haram. Bagaimana Allah Ta'ala nak memperkenankan doa dia? Sebab itulah kita kena berhati-hati dalam memasukkan makanan dan minuman ke dalam mulut kita. Kena pastikan benda tu adalah benda yang halal. Kalau benda tu benda yang haram, kena jauhkan. Benda yang syubhat, jauhkan. Supaya kita ataupun setiap doa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana di antara syarat penerimaan doa adalah luqmatul halal. Suapan yang kita suap dalam mulut kita adalah daripada perkara yang halal. Maka semoga selawat dan salam daripada Tuhan dilimpahkan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sufyan Ats-Tsauri, ni seorang ulama besar juga ni, di zaman salaf dulu. Sufyan Ats-Tsauri pernah ditanya tentang wara'. Lantas beliau mendendangkan, inni wajadtu fala tadhunnu ghayrahu hadha at-tawarru'a 'inda hadha ad-dirhami fa idza qadarta 'alayhi thumma taraktahu fa'lam bi anna hunaka taqwal muslimi. Maksudnya, sesungguhnya aku dapati, maka jangan kamu yakini selainnya. Kata Sufyan Ats-Tsauri, aku dapati, aku tahu apa itu wara'. Mu jangan sangka selain daripada benda ni adalah wara'. Wara' ni je. Ni mengikut pandangan dia. Yang pertamanya benda, sikap menjauhkan diri daripada dirham ini. Jauhkan diri daripada duit-duit ni. Apabila kamu memilikinya kemudian meninggalkannya. Jadi mu mampu memilikinya tapi mu tinggalkan dia. Jadi mungkin dengan cara berinfak sebagai contoh. Ketahuilah bahawa di situlah takwa seorang Muslim. Jadi kita mampu untuk memiliki perkara tersebut, tetapi kalau kita ambil mungkin ada perkara yang haram di situ ataupun perkara syubhat, kita tolak. Ataupun kita dapat dah, tapi sampai masa wajib kita infak, kita infak. Dituntut kita infak, kita infak. Itu yang dinamakan sebagai takwa seorang Muslim. Diriwayat daripada Muhammad bin Abdul Karim Al-Marwazi, لما ولي يحيى بن أكثم القضاء كتب إليه أخوه عبد الله بن أكثم. Dia bagi itu kena baiki ya. لما ولي يحيى بن أكثم القضاء كتب إليه أخوه عبد الله بن أكثم. Ia bukan ibnu. من مروين وكان من الزهاد ولقمة بجريش الملح تأكلها ألذ من تمرة تحشى بزنبوري وأكلة قربت للهلك صاحبها كحبة الفخ دقت عنق أصفوري. Maksudnya benda, ketika Yahya bin Aktham dilantik sebagai hakim, saudaranya Abdullah bin Aktham menulis surat kepadanya daripada Muru. Ada nama satu tempat. Jadi adik-beradik dia orang alim. Tahu dah abang dia dilantik menjadi hakim. Lepas tu beliau adalah ahli zuhud. Dia kata lagu mana? Sesuap garang kasar yang ditapis yang kamu makan lebih lazat daripada kurma yang dihurung penyengat. Suatu suapan yang mendekatkan kepada kebinasaan pemakannya adalah seperti batu alat busur silang yang tepat mengenai leher burung. Dia boleh membunuh. Kan apabila hakim ni memang bahaya kan. Jadi apabila dia nak jatuhkan hukuman di antara dua orang yang berbalah, silap orang hak salah saat ni tu ada piti banyak, nyolor kat depan, nyolor kat belakang, kan menyebabkan hukum hak yang betul saat ni tu jadi seleweng kan.
Jadi adik dia daripada jauh memberi nasihat kepada dia, kena berhati-hatilah daripada perkara tersebut. Diriwayatkan daripada Ibrahim bin Hushaym, katanya annahu istawsahu sahibul lahu 'inda wada'i faqal usika an yakuna 'amaluka salihah wa ta'kula tayyiba. Pernah anak muridnya meminta wasiat ketika ingin berpisah. Beliau berkata, aku mewasiatkanmu agar amalanmu hanyalah yang baik dan kamu hendaklah makan perkara yang baik. Jadi mu kena beramal dengan amalan yang soleh, mu kena makan benda hak yang baik. Kerana makan hak yang baik yang akan membantu mu melakukan perkara-perkara hak yang Allah Taala redha. Jadi kesimpulan, panjang hak yang kita cerita, kita baca tadi, kesimpulannya sebelum daripada kita berhenti, antara benda hak yang diwajibkan oleh syarak adalah kita kena jauhi daripada perkara hak yang haram. Daripada makanan dan minuman perkara yang haram kita kena jauhi. Pakaian yang haram kita kena jauhi. Kalau benda syubhah apa hak yang dituntut oleh agama adalah kita kena jauhi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubhati faqad istabara'a li dinihi wa 'irdihi. Kata Rasulullah, sesungguhnya perkara yang halal itu jelas, perkara yang haram itu jelas, dan di antara perkara yang halal dan perkara yang haram ada perkara yang syubhah, yang kesamaran, yang tidak jelas hukum dia, yang mana ramai manusia tidak mengetahui, hanya segelintir hak yang mengetahui hukum. Maka barang siapa hak yang jaga diri dia daripada melakukan perkara yang syubhah, maka sesungguhnya dia telah membebaskan diri dia, harga diri dia dan agama dia. Dia telah menyelamatkan agama dia dan harga diri dia. Jadi elok daripada melakukan perkara syubhah. Manakala perkara yang halal, maka sebaik-baiknya tidak ambil banyak, ambil sikit, bak makan ke apa semua sekali. Makan sampai ke macam ke ular, sawa dah nak jalan. Hak tu benda hak yang dicela oleh syarak. Allah Subhanahu Wa Taala tidak larang kita makan, tapi wala tusrifu, jangan melampau. Okey, itu secara ringkas. Cuma hak yang dicerita hebat sangat warak saat ni tu, hak ni kita dengar saja je lah. Maksudnya kita tidak sampai kepada tahap ni. Okey. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Lepas tu kita sambung balik pada bulan-bulan akan datang kalau sekiranya dipanjangkan umur. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini, dan agar Allah Subhanahu Wa Taala memaafkan, mengampunkan dosa kita dan kesilapan kita, kecuaian kita. Wallahu Subhanahu Wa Taala a'la wa a'lam. Allahumma haqqiqna bittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.